Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kenapa macam kabur ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Okey. Apa khabar semua malam ni? Malam ni kita live lambat sikit. Okey. Malam ni sekadar nak bersembang ataupun nak berkongsi sedikit tips mengenai cara-cara mengatasi tekanan emosi ataupun meroyan ketika di dalam pantang. Ini rentetan daripada kisah sahabat Kak Mani yang terpaksa menjadi ibu angkat kepada bayi yang baru berusia 33 hari kerana mak baby ni tidak dapat untuk bersama dengan baby sebab dia kena gangguan emosi ataupun dalam erti kata lain meroyan lah. Jadi kawan Kak Mani terpaksa jadi ibu angkat kepada baby ni. Baby pun sama, asyik menangis saja. Okey. Antara punca-punca gangguan emosi ketika dalam pantang ni biasanya berpunca berbagai kisah lah kan, berbagai kisah, macam-macam kisah. Pasti ada kisah di sebalik sesuatu isu tu yang menyebabkan si ibu tidak dapat kontrol emosi dengan baik ketika mengandung dan akhirnya melibatkan emosi yang memang hormon pun tidak stabil ketika dalam pantang, yang berpunca daripada masa mengandung lagi. So ibu mengandung ni memang emosinya sangat tidak stabil. Bila tidak stabil sebab perubahan hormon kan, jadi dia tak dapat nak kontrol dengan baik ketika mengandung. Sebab tu kadang-kadang kita ni masa mengandung pun tak dapat kenal diri kita kan. Emosi kejap okey, kejap tak okey, memang sangat bercelaru. Jadi ketika mengandung ni sekiranya ada masalah, kena jaga emosi sebab dia akan melibatkan anak yang dalam kandungan. Okey. Biasanya yang dalam ketika kadang-kadang ada juga isu yang berpunca meroyan ni berpunca daripada melahirkan baby dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang terseksa, mungkin dalam terpaksa operation, mungkin kalau secara normal pun mungkin koyakannya terlampau besar, mungkin juga baby lahir tak cukup bulan, mungkin juga baby kuning tak baik-baik. Jadi macam-macam kisah di sebalik meroyan dalam pantang. Ada juga yang mungkin juga diuji dengan masalah kewangan. Macam sahabat Kak Mani, suami dia tinggalkan dia ketika dia mengandung. Jadi terpaksa uruskan diri sendiri kan. Biasa kalau orang mengandung ni kita bani suami apa semua, tapi dia seorang diri. Jadi dia dah terganggu emosi dia ketika dia mengandung lagi. Okey. Bila emosi dia dah tak stabil ketika bersalin, ketika baby lahir, proses nak melahirkan baby tu pun agak sukar sebenarnya. Bila dah start emosi dia bercelaru ketika dia mengandung, jadi masa nak melahirkan baby pun dia dah tak ada rasa dah. Tak ada rasa teruja, tak ada rasa nak jumpa baby, tak ada rasa teruja kan. Kita kalau nak dapat baby, nak jumpa anak yang kita kandung tu kan, kita akan rasa teruja kan. Tapi bila dah emosinya yang tak stabil kat situ, dia dah mengganggu proses kelahiran bayi tersebut. Tu yang kadang-kadang terpaksa operation kan, dah tak ada tenaga apa semua, pemakanan pun tak jaga, tak ada uruskan diri sendiri. Masa mengandung pun makan pun tak makan. Sedangkan sepatutnya dia kena jaga makan supaya zat yang makanan yang dia makan tu pergi kepada baby. Sebab tu kalau ibu mengandung ni, bila dia dalam mengandung lagi dah emosi tak stabil, dia dah stres ketika ketika mengandung lagi, risiko untuk melahirkan baby secara tidak cukup bulan itu ada. Sebab baby kemungkinan kekurangan zat dan sebagainya kan. Jadinya emosi ibu yang tak tenang ketika mengandung tu sangat-sangat mempengaruhi anak dalam kandungan. Okey. Jadinya kat sini antara salah satu cara untuk mengatasi masalah meroyan dalam pantang ni ialah salah satunya sokongan daripada orang sekeliling, terutamanya suamilah. Tapi lagi sedih kalau yang dah awal-awal lagi dah terpaksa ditinggalkan oleh suami. Tu memang sangat sedih kan. Macam sahabat Kak Emma tu, dia jaga orang, dah lah dia jaga macam orang susah ni. Bila orang susah ni ada masalah macam ni, dia pula terpaksa jadi ibu angkat kepada baby ni. Dia kata sampai dia pun dah macam orang dalam pantang dah, jaga baby dalam pantang. Sebab baby dia tu memang kerap, baby yang dia jaga tu memang kerap menangis. Mak dia dalam meroyan, satu hal nak kena jaga mak dia, terpaksa juga jaga baby yang
kerap menangis ni. Dia berpunca daripada emosi ibu yang ketika mengandung tu pun kemungkinan juga kerap menangis sebab ditinggalkan suami. Masa tu rasa down, masa tu rasa sedih, masa tu rasa kecewa, rasa tak diperlukan, rasa tak berguna, mesti semua ada lah. Jadi baby tu pun terpalit juga emosinya. Bila dah tak jaga makan apa semua, baby pun dah kekurangan zat, terpaksa memang tak dapat nak bagi susu badan. Dah terpaksa bagi susu formula lah. Bila dah maknya sendiri pun dah meroyan, dah tak boleh nak urus diri sendiri. Masya-Allah, subhanallah, kesian kat ibu-ibu yang meroyan ni kan sebenarnya. Bila emosi dia terganggu tu yang ada isu, kadang-kadang ambil apa orang kata, ambil pisau nak bunuh anak. Dia kadang-kadang dia terdengar bisikan-bisikan, dia tak boleh kontrol emosi dia pun tak tahu, tiba-tiba dia kata apa, ada suara gaib, suara yang membisikkan suruh ambil pisau potong leher anak dia. Itu yang paling takut bila ibu yang meroyan. Jadinya ibu-ibu yang ketika mengandung minta jaga pemakanan supaya emosi kita ni stabil. Macam rentetan kisah Maryam tu, yang dia stres ketika nak melahirkan Nabi Isa dalam keadaan kesorangan diri, tak ada suami, seorang diri, tak ada siapa teman, sebab masa dia mengandung tu dia dah bawa diri. Bila ditiupkan roh ke dalam rahimnya, dia dah membawa diri dia ke satu tempat yang tak ada orang. Sampailah ketika sang anak melahirkan dia kata memang masa tu ketika sakit, ketika down, ketika risau dengan orang kampung apa, semua ada emosi yang tak stabil tu, semua ada. Tapi Allah wahyukan melalui malaikat Jibril supaya makan buah kurma. Maksudnya buah kurma ni dia sangat membantu untuk memberikan ketenangan kepada sesiapa sahaja yang memakannya. Banyak hadis kan dalam Quran banyak sebut tentang buah kurma. Hadis Rasulullah pun ada sebut kan, rumah siapa yang tak ada kurma tu penghuninya akan sakit, penghuninya akan lapar. Lapar tu dalam kategori sakit lah. Maksudnya kalau tak ada kurma dekat rumah tu, penghuninya akan lapar dan sakit. Sakit tu maksudnya macam apa-apa ubat pun, apa-apa penyakit pun ada penawarnya daripada kurma kan. Sebab itulah buah kurma ni adalah buah kegemaran Nabi. Nabi suka sangat makan kurma. Jadi lagi-lagi kurma ajwa. Ada hadis lain mengatakan, makanlah siapa yang makan kurma ajwa 7 biji sehari tidak akan dikenakan racun, tak akan terkena racun dan terkena sihir pada hari tersebut. Maksudnya racun daripada segi pemakanan ke, kita kena keracunan ke, mungkin disihir penyakit-penyakit yang kita tak nampak. Covid ni pun antara penyakit yang kita tak nampak. Sebab tu banyak-banyak ada yang kata kena makan kurma musim-musim Covid ni, banyak akan makan kurma. Sebenarnya bila dah disebutkan banyak dalam hadis, bila dikaji daripada segi sudut saintis, kurma ni banyak kandungan antioksidan dia, lepas tu dia full vitamin ada dekat situ, dia ada kalsium, dia ada magnesium. Kalsium dengan magnesium ni dia kena seimbang dalam badan. Kalau tak seimbang, dia jadi tak normal. Kan, sebab itulah Allah perintahkan Maryam suruh makan kurma dan bertenanglah. Jadinya untuk ibu-ibu yang ketika mengandung banyak akan makan kurma. Bila dikaji khasiat kurma ni, ketika nak mengandung tu memang bagi khasiat kepada bayi dan ibulah. Sampai ke Rasulullah pun pesan, suaplah isteri kamu yang mengandung makan kurma supaya anak yang dilahirkan nanti akan baik akhlaknya dan cergas otaknya. Rasulullah dah suruh makan kurma untuk ibu mengandung. Jadi ibu mengandung banyak akan makan kurma setiap hari untuk dapatkan anak yang sihat, akhlak yang baik, dan diri kita pun dapat bekalan nutrisi yang cukup untuk kita dan anak kita juga kan. Assalamualaikum, selamat menonton. Puan Wan Ainon, Wan Rozian Wani, Maira. Okey. Apa ni? Bila dikaji daripada segi sudut kalau kita dengar khasiat kurma untuk ibu mengandung pun memang banyak sangat khasiat dia. Bila dia tak, dalam kisah Maryam tu, surah Maryam tu ayat 20 sampai 26 tu, dia tak ada cerita pasal meroyan, tapi dia ceritakan sebaris demi sebaris ayat tu mengatakan betapa terseksanya Maryam yang seorang ahli ibadah, seorang wanita solehah yang tidak pernah keluar rumah, yang kerjanya hanya beribadah, tiba-tiba ditiupkan roh ke dalam rahimnya. Apa perasaan dia kan ketika itu? Lepas tu nak balik ke kampung membawa baby, nak berjumpa pula dengan orang kampung. Jadinya emosi yang tak dapat dikawal dengan baik, Allah pujuk dia dengan
goncanglah pohon kurma itu, makan dan bertenanglah. Jadinya dengan makan kurma tu, dia akan merangsang hormon sihat, hormon kasih sayang, hormon cinta. Jadinya dia tak akan ada rasa nak membenci orang lain. Biasa orang meroyan ni dia tengok anak dia pun dia tak boleh, kan? Jadinya bila makan kurma, sebab tu mengandung, dia akan menguatkan rahim. Lepas tu bila kuatkan rahim, dia ada tenaga untuk melahirkan, kan? Tenaga luar biasa. Orang bersalin ni dia bukan tenaga untuk melahirkan sahaja, lepas melahirkan pun dia nak kena ada tenaga juga, kan? Lepas tu kurma tu bagi banyakkan air susu ibu. Kalau air susu ibu pun boleh mendorong juga ibu tu stres. Bila dia stres, lama-lama pun boleh jadi meroyan, sebab hanya kerana tak ada susu. Lepas tu badan dia cepat letih, minda dia, fikiran dia cepat serabut, cepat bela. Lepas tu belum cerita lagi masalah sembelit. Sebab bila dah meroyan ni, dia dah makan tak menentu dah. Dia makan ikut suka dia. Bila makan ikut suka dia, orang dalam pantang ni tak boleh makan sembarangan, kan? Boleh jadi bentan. Bila dah bentan, boleh bersangkut paut juga dengan meroyan. Sel-sel saraf-saraf tu banyak rosak sebab fikiran yang tak tenang. Fikiran yang tak tenang, bila kekurangan zat, fikiran pun boleh bercelaru sebab saraf-saraf dalam tubuh badan kita tak dapat berfungsi dengan baik. Itu pentingnya makan kurma, sebab dalam kurma ni ada full vitamin dalam dia, kurma dan minyak zaitun. Tapi dalam surah Maryam ni Allah kisahkan makan je kurma untuk ibu-ibu yang mengandung, ibu-ibu yang dalam pantang. Sebab meroyan ni bukan hanya berpunca daripada dalam pantang, sebab emosi ibu yang tak stabil ni dia bermula daripada dia mengandung lagi, kan? Lepas tu mengikut kajian, kalau nak mendapatkan emosi yang stabil untuk ibu dalam pantang ialah ketika baby tu nanti umur 6 bulan, baru si ibu tu akan mengalami emosi yang stabil. Daripada dia mengandung sampai baby tu 6 bulan, memang emosi yang sentiasa berubah-ubah. Hormon yang kejap hormon gembira, kejap hormon risau, kejap hormon bercelaru, memang namanya hormon tak stabil. Sebab tu kalau dalam Amura Bidadari pun ada makanan penstabil hormon, iaitu minyak zaitun, chia seed, delima, kismis. Itu antara makanan-makanan penstabil emosi. Jadinya memang kita tak boleh nak salahkan hormon. Kita tak boleh salahkan emosi yang tak stabil, sebab normal, itu normal. Semua manusia, semua wanita yang mengandung dan melahirkan, yang melalui fasa itu, dia akan mengalami fasa yang tidak, hormon yang tidak stabil. Kita sendiri pun tahu, kita dah mengalami masa kita mengandung, kan, dengan keadaan yang sangat, dengan keadaan yang tak boleh nak tidur lena. Lepas tu stres, mata mengantuk tapi tak boleh tidur, kan? Stres namanya, kan? Masa tu, masa mengandung, tak tahu lagi kisah kurma ni. Allah belum, masa tu Amura pun tak ada, jadi kita pun tak adalah rasa nak mengkaji, nak tahu cerita di sebalik kisah Maryam ni. Tapi bila tahu tu, Masya Allah, subhanallah, Allah jadikan kurma tu, Allah sebut kurma paling banyak dalam Quran. Allah jadikan kurma tu jadi makanan kegemaran Nabi. Bukan saja-saja Allah perintahkan, Allah wahyukan Rasulullah sebut hadis, ibu mengandung makanlah kurma, kan? Macam-macam. Bila makan kurma tidak terkena racun ataupun tidak terkena sihir. Masya Allah, subhanallah. Kurma tu memang orang kata raja segala buah lah. Kalau kat Malaysia ni durian, tapi dunia ni raja segala buah adalah buah kurma. Sebab itulah kurma tu adalah hero dalam Amura Superfood. Macam-macam jenis kurma ada dalam Amura Superfood. Lagi-lagi yang baru ni, limited edition ni, ada kurma rooftop. Okey, jadinya kalau ibu yang mengandung, kena jaga betul-betul pemakanan. Sebab dengan pemakanan lah akan mendatangkan air susu. Dengan pemakanan lah ibu akan merasa badan bertenaga. Dengan pemakanan lah dapat emosi yang stabil. Sebabnya kurma tu dia bakal membantu saraf-saraf dapat bertindak. Saraf-saraf dalam tubuh badan kita ni akan bertindak dengan baik. Bila kekurangan magnesium, saraf-saraf pun akan tak dapat menghantar orang kata signal dengan baik ke otak. Itulah otak jadi tak boleh nak fikir secara dengan baik. Bila dia hormon risau tu melebihi segala-galanya, dia akan rasa jantung akan bekerja mengepam darah tu lebih luar biasa. Jadi bila dia pun bekerja lebih luar biasa, kerisauan, kebimbangan tu dia pun terpaksa pam luar biasa, dan dia pun lama-lama akan stres. Sebab tu orang kata kalau orang yang stres ni mudah kena sakit jantung dan darah tinggi, kan? Bila saraf-saraf tu tak dapat berfungsi dengan baik, akan melibatkan jantung, akan melibatkan otak, akan melibatkan saraf-saraf kepada pembuluh darah dan sebagainya. Sebab itulah kalau stres ni orang kata jantung, darah tinggi. Memang tak lari beza, kan? Tak larilah dua ni. Kalau jantung, darah tinggi tu sebab terlampau memikir masalah. Jadi darah tinggi, kan? Jadinya kurma lah. Kurma tu
kita jangan pandang sebelah mata je kepada kurma ni sebenarnya. Sebab tu Allah sebutkan banyak kali dalam Al-Quran tandanya supaya kita makan banyak kurma setiap hari. Tak semestinya bulan Ramadan sahaja, kan? Dari samping untuk dapatkan tubuh badan yang sihat, tenaga yang luar biasa, kita nak dapatkan kurma ni supaya kita dapat fikiran yang tenang. Kalau kata ibu yang mengandung, ibu yang hamil tu ada masalah sampai meroyan. Kenapa ibu yang mengandung tu ataupun yang selepas melahirkan tu, kalau dia tak boleh nak kontrol emosi, dia mudah kena meroyan. Sebab masa tu hormon dia memang tak stabil. Kalau orang yang wanita yang tak mengandung, wanita yang bukan dalam pantang ni, dia kurang sikit. Sebab hormon dia dah kira stabil lah, kan. Tapi kalau yang dalam pantang ni, hormon ni memang tak stabil. Lagi-lagi bila sepatutnya dia akan rasa hormon gembira, hormon kasih sayang bila dapat anak, dapat susukan anak, dapat cium baby, dapat orang kata cium bau syurga tu, kan. Tapi kenapa dia tak rasa nikmat tu? Kenapa dia tak rasa kasih sayang bila peluk baby? Kenapa dia kadang-kadang dia rasa nak campak baby dia? Kenapa dia rasa kadang-kadang dia nak ambil pisau nak kerat kat leher baby dia, kan? Itu semuanya daripada hormon-hormon yang tidak stabil, yang menyebabkan otak dia tak dapat berfungsi dengan baik sebab kekurangan magnesium tu juga. Salah satunya bila kita tak kaji, kita tak baca. Bagaimana ada baca satu jurnal yang mengatakan meredakan tekanan emosi melalui kurma. Lagi-lagi yang musim Covid ni, kan, yang Kak Emma ada share baru tadi tu, itu bukan kes meroyan, itu kes stres yang tak dapat berjumpa dengan keluarga dan anak sebab dah terkandas di Singapura sebab lockdown, kan. Dah terkandas kat sana, tak boleh nak balik. Akhirnya wallahualam lah, kita tak tahu di sebalik cerita tu, kan. Tapi nya daripada kisahnya Covid ni pun, musim-musim Covid ni pun, bukan kata wanita sahaja yang meroyan, lelaki pun ada yang terkejun bangunan. Yang pilot tu, kan, terkejun bangunan sebab diberhentikan kerja. Sebabnya berpunca daripada tak dapat nak mengawal emosi dengan baik. Bila dia dah mula stres, mula dah memikirkan masalah, dia tak jaga pemakanan. Bila tak jaga pemakanan, badan dia kekurangan nutrisi, otak dia pun tak dapat berfungsi dengan baik. Itu yang dia tak boleh nak fikir secara betul. Apa yang dia terlintas dalam hati, betul ke tak betul, dia buat. Tu yang sampai terkejun bangunan. Na'udzubillah min zalik, minta kita jauhkan. Okey, musim-musim Covid ni semua ada ujian masing-masing. Lagi-lagi yang macam wanita yang dalam pantang pun musim Covid terpaksa berpisah mungkin dengan suami, kan, tak dapat jumpa suami. Ada tu sampai daripada baby lahir sampailah baby dah 7-8 bulan tak dapat jumpa ayah sebab terpisah kerana Covid ni. Masa tu emosi ibu sangat tidak stabil sebenarnya. Jadinya apa makanan penstabil emosi, kalau boleh kita elakkanlah ambil pil-pil penenang yang kita tak tahu khasiat dia, kan. Mungkin kita tahulah pil penenang tu kita makan lepas tidur, lepas tu kita tak fikir masalah dah. Tapi bila kita tidur je tu, bangun kita boleh fikir balik semula masalah, kan. Tapi bila makan kurma, bukan sahaja bagi menenangkan fikiran kita, kita bantu juga untuk badan kita sihat. Sebab dalam kurma tu ada full vitamin A, C, B kompleks, semua ada, kalsium, magnesium, potasium, apa semua ada. Potasium tu kalau kita kekurangan dalam badan pun, kita boleh menyebabkan penyakit-penyakit kronik seperti jantung, darah tinggi, kencing manis. Sebab itulah orang kencing manis ni kalau boleh letak tepi dah, jangan sentuh dah gula putih tu. Ambillah, makanlah kurma setiap hari. Jangan risau kemanisan kurma tu boleh menyebabkan kencing manis, tak. Kurma tu dia manis dia semula jadi yang akan cepat tukar jadi tenaga. Sebab tu kalau yang ada testimoni kencing manis, dia dah start makan Amura Superfood, dia dah ada rasa badan dia bertenaga, walaupun dia tak makan nasi, walaupun dia tak minum air manis, walaupun dia dah orang kata dah cuba kurangkan makanan-makanan yang manis tu. Sebabnya dah gula dah terlampau tinggi dalam badan. Betul lah, kalau kita ni makan manis ni bukan hari ni dapat kencing manis, kan. Dia tu akan melibatkan 20 tahun 30 tahun punya gula dalam badan. Jadinya nak kurangkan gula putih, kita boleh ambil manis semula jadi daripada Amura Superfood, sebab dia ada manis daripada kurma, manis daripada madu, dan juga kismis pun ada gula-gula tersendiri daripada buah-buahan tu, kan. Tapi gula semula jadi ni dia akan cepat resap dalam badan kita, dia akan cepat tukar jadi tenaga. Kalau gula putih kita makan, kita minum buat air dan sebagainya, dia kalau kita tidak gunakan, dia akan bertukar menjadi lemak. Itu yang kata kalau nak kuruskan badan, kena cut gula, kan. Jangan minum gula, jangan makan gula. Sebabnya gula putih tu dia akan menyebabkan lemak sekiranya kita tak dapat keluarkan dia dengan baik. Kalau orang kampung tu dia minum air kopi mana-mana, lepas tu dia pergi kebun, pergi mencangkul, kan. Kalau kita ni kat KL ni, kat bandar ni, lagi mesti PKP ni, duduk dekat rumah je, kalau boleh kurangkan pengambilan gula sebab kita kurang aktiviti, kan. Okeylah.
Nak cerita pasal bunga royan tadi tu ha. Okey. Bila pengambilan kurma, dia akan bagi tenaga. Bila akan bagi tenaga, dia akan rasa orang kata sihat lah. Kan, sihat walaupun dalam pantang, dia akan rasa sihat. Lepas tu dia akan rasa kurma ni juga, ibu dalam pantang ni dia akan mempercepatkan penyembuhan rahim. Cepat kecutkan rahim. Jadi bila rahim dia cepat kecut, dia akan rasa cepat sihat. Kemudian dia banyakkan susu. Banyakkan susu tu, jadi bila banyakkan susu, lagi satu dalam Amura Bidadari tu, ni dalam Amura Bidadari. Dalam Amura Bidadari ni dia ada habatus sauda dan juga minyak habatus sauda membantu membanyakkan susu ibu. Bila susu ibu banyak, betul, baby puas menyusu, baby kenyang, jadi ibu pun kurang stres. Sebab kalau susu kurang, baby tak kenyang, baby nangis, siang malam nangis, sekali dengan mak dia pun menangis. Bila dah mak dia stres, itu lagilah menyebabkan susu makin kurang. Jadi untuk ibu-ibu yang atau siapa-siapa yang tengah mengandung ketika ini, yang rasa nak bagi susu ibu sepenuhnya, kena banyak ambil kurma ketika mengandung lagi. Dia menghasilkan penghasilan susu tu sejak daripada mengandung lagi. So dalam pantang nanti insya-Allah susu bekalan untuk baby tu cukup. Yang penting ibu punya emosi tu kena kawal dulu, supaya kalau dia stres nanti akan melibatkan susu juga. Yang tak susu juga yang susu yang sedikit, susu yang cair. Bila dah meroyan tak nak makan nasi, bila dah meroyan tak nak makan apa-apa, tak nak pegang baby, kesian baby tu kan. Dia baru nak melihat dunia, baru nak merasai nikmat kasih sayang seorang ibu. Tetapi bila ibu yang meroyan, akibat kerana tidak dapat mengawal emosi dengan baik, kerana tidak menjaga pemakanan yang baik, anak yang baru lahir itu terpaksa menerima akibatnya. Kesian kan. Macam kawan Kek Ma tu, dialah yang jaga anak orang tu, sebab orang tu tak boleh tengok anak dia, tak boleh pegang anak dia. Kan kesian kan baby tu kan. Dia nak, kalau boleh dia nak mak dia sendiri. Dan mak yang berada dia duduk dalam perut mak dia masa dia dalam kandungan lagi kan. Tapi bila dah luar kandungan, dipeluk, dijaga oleh orang lain. Pastinya kehangatan kasih sayang seorang ibu tu lain dengan kasih sayang orang lain kan. Jadinya ibu-ibu yang ada rasa masalah-masalah yang Kek Ma sebutkan tadi tu, tolong jaga pemakanan, carilah kurma, cari makanan yang penstabil emosi, cari makanan yang banyakkan susu, cari makanan yang mempercepatkan penyembuhan rahim, cari makanan yang sembelit. Kadang-kadang ibu dalam mantang ni dia sembelit yang kritikal, yang boleh menyebabkan dia pun jadi beroyan, jadi pun stres juga. Anak menangis, dia pun menangis. Anak menangis kat luar, dia menangis dalam bilik air. Jadinya sama-sama nangis, sama-sama stres. Jadinya dalam Amura Superfood Bidadari ni insya-Allah sangat membantu untuk ibu-ibu yang dalam pantang, sebab dia ada kurma, sebab dia ada apa lagi habatus sauda, dia ada apa lagi minyak habatus sauda, ada buah tin yang ada mengatasi masalah sembelit. Jadinya ada herba-herba ni lagi yang membantu untuk melancarkan darah nifas tu keluar kan. Ada majakani, ada kacik Fatimah, ada genggam Fatimah. Dia mempercepatkan, kalau kata mungkin dia meroyan tu sebab proses kelahiran yang sangat susah, terpaksa jahitan tu banyak, apa semua kan, koyak, mungkin tu koyak lebih, semua-semua tu dapat disembuhkan dengan herba-herba Melayu kita ni. Dia membantu mempercepatkan penyembuhan luka, membantu untuk melancarkan keluarnya darah nifas kan, membantu mengecutkan rahim. Masya-Allah, subhanallah. Sebab itulah bila adanya makanan sunnah digabungkan dengan herba ni, sangat membantu untuk wanita tu untuk kembali sihat, kembali bertenaga. Terutamanya kalau kata wanita yang tidak dalam pantang ni mungkin kurang sikit, tapi wanita yang dalam pantang tu memang sangat-sangat perlukan Amura Bidadari ni. Sebabnya kalau lagi-lagi musim PKP ni tak mampu, mungkin ada ceritanya diberhentikan kerja, suami kena berhentikan kerja dan sebagainya, tak mampu nak beli ubat yang mahal-mahal, tak mampu nak beli jamu yang berpuluh-puluh ringgit. Ini hanya RM35 sahaja. Ada jamu, dia bukan dalam kategori jamu, dia herba. Bila dia dah sinergikan dengan makanan sunnah, dia bukan dipanggil jamu lagi. Jadi siapa-siapa yang sebelum ni tak boleh makan jamu, panas ke dan sebagainya, insya-Allah dengan Amura Bidadari ni boleh makan, sebab dia dah sinergikan dengan kurma, dengan buah tin, dengan minyak zaitun, dengan madu, minyak habatus sauda, macam-macam ada dalam ni, minyak kelapa dara, yang membantu juga untuk mencantikkan kulit ibu yang dalam pantang tu, yang dah dalam proses nak diet, nak kurus tu kan, dah gelebes sana gelebes sini kan. InsyaAllah ada minyak kelapa dara tu, minyak zaitun, dia akan mencantikkan balik kulit, tak ada dah lagi gelebeh-gelebeh tu insyaAllah kan. Masya-Allah, subhanallah. Bila dalam pantang ni
kawasan yang perlu dijaga adalah rahim yang ketika yang mengandungkan baby, ketika kehamilan hari tu kan. Bila rahim tu sembuh, insya-Allah ibu akan cepat sembuh. Bila darah nifas keluar lancar, insya-Allah dia akan cepat habis. Ibu boleh solat, ibu boleh berzikir, ibu boleh baca Quran. Kat situ adalah kunci ketenangan yang paling utama. Jadi bila risau, darah nifas pun keluar tak habis-habis, jadi tak dapat nak solat, tak dapat nak baca Al-Quran, jadi lagi serabut. Jadinya bila darah nifas keluar dengan lancar, cepat habis, insya-Allah boleh solat dengan boleh solat, boleh baca Quran, boleh mengaji dengan baby, jadi rasa tenang, timbulkan rasa tenang tu kan. Tak adalah nak fikir masalah, tak ada lagi, insya-Allah tak adalah masalah meroyan. Nampak tak, dengan hanya melalui makanan, hadis Rasulullah tu, makanlah kurma dan bertenanglah. Maksudnya bukan ketika nak melahirkan sahaja makan kurma, tapi dia ceritakan melalui kisah Maryam tu, sampailah kepada saat melahirkan, sampailah kepada saat menyusukan, perlukan kurma sebab dia nak perlukan rahim yang cepat sembuh, nak banyakkan susu supaya baby tak lapar, supaya ibu tak stres. Kurma tu banyak sangat khasiatnya. So kalau ada kurma kat rumah, makanlah setiap hari. Kalau rasa malas nak kunyah, beli je Amura tu, ambil je sebiji, dah siap semua bahan dah, tinggal kemam aje, tak payah nak kunyah-kunyah lagi dah. Kat mana-mana pun boleh makan, dalam kereta boleh makan, dekat office boleh makan, makan kurma kan. Kalau orang tanya makan apa, inilah makanan kurma, makanan campuran kurma dan herba organik kan. Kalau bidadari herba lah, tapi kalau yang lain tu bijirin lah, bijirin organik kan. Ada kurma, ada buah tin, ada minyak zaitun, semua dah ada sekalikan dalam ni. Sebab tu kalau Amura bidadari ni, rasa dia agak lain sikit. Istimewa dia sebab dia ada campuran herba. Okay. So siapa-siapa yang ada menonton ketika ini, jangan pandang remeh atau pandang rendah kepada masalah meroyan ni kan. Kita bantu siapa-siapa orang sekeliling kita, wanita-wanita sekeliling kita, adik-adik kita, jiran-jiran kita. Musim-musim Covid ni ramai orang stres sebenarnya. Jadinya kalau ada yang ketika lepas melahirkan tak mampu nak beli ubat, jadi kita syorkan ambil saja Amura Bidadari ni dengan hanya RM35, insya-Allah boleh bantu selesaikan masalah meroyan, bantu selesaikan masalah yang tak cukup susu, bantu masalah yang badannya terlampau letih ketika dalam pantang kan. Badannya sebab rahim tu lambat sembuh, jadi dia rasa lambat nak sihat. Jadinya kita bantu orang sekeliling kita, wanita-wanita yang dalam pantang ni, untuk dapat emosi yang stabil, untuk merasai nikmat baru melahirkan khalifah Allah. Kan itu amanah Allah, kena jaga sebaik-baiknya supaya anak tu nanti akan jadi anak yang pejuang agama, insya-Allah. Dalam perut lagi kita dah makan makanan yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya otak anak tu cergas, supaya akhlak anak tu baik. Jadi dalam perut lagi kita dah niatkan supaya anak ini nanti akan menjadi pejuang agama. Jadi kita bagi makanan-makanan peninggalan Rasulullah, kita bagi makanan kesayangan Rasulullah. Kan kurma ni adalah buah kesayangan Rasulullah, buah yang paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Jadinya kenapa kita hanya makan dalam bulan puasa sahaja kan, rugi sangat sebenarnya. So kita dapat makan hari-hari, insya-Allah kita dapat hasilnya hari-hari, insya-Allah emosi yang tenang, dapat melalui kehidupan dengan lebih sempurna, banyakkan bersyukur bila dapat baby tu. Mudah-mudahan kegembiraan melahirkan khalifah Allah tu dapat menzahirkan kasih sayang yang sebanyak-banyaknya untuk baby. Kan bila makan kurma macam kita semalam, kurma rutop tu kan, dapat menzahirkan hormon kasih sayang, hormon bahagia, hormon cinta. Jadi bila tengok anak tu, dia akan rasa kasih, dia akan rasa sayang. Jadi kalau hormon tak stabil, meroyan dia tu tak ada rasa anak tu nak sayang, tak ada rasa nak peluk, nak cium anak tu. Sedangkan bau baby yang baru lahir tu lah sangat-sangatlah wangi. Okey, itu sajalah perkongsian untuk malam ni. Moga-moga membantu sesiapa sahaja yang meroyan, ataupun kalau kata tak meroyan pun mungkin emosinya yang agak terganggu ketika musim-musim Covid ni. Jangan ambil mudah gangguan emosi, sebab dia akan melibatkan masalah yang lagi besar. Okey, moga-moga Allah lindungi, moga-moga Allah aturkan kehidupan kita lebih baik. Di samping ujian yang Allah hantar Covid ni, ada hadiah lebih besar ada sebalik-sebaliknya. Kalau kata diberhentikan kerja, kalau kata bekerja tak ada gaji, kita tawakal, kita tetap juga kepada Allah, sebab Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki kan. Jangan kata berhenti kerja, gaji ribu-ribu, terpaksa berhenti, dah tak ada rezeki dah. Gaji tu, majikan tu hanya asbab sahaja, yang penting asalnya rezeki tu datang daripada Allah. Bila Allah tutup satu pintu rezeki sini, Allah akan buka pada pintu yang lain juga. Allah
Allah tutup sini, Allah buka lebih, Allah tutup satu pintu, Allah buka lagi 9 pintu. Yang penting 9 pintu tu kena iringi dengan usaha kita lah, kan. Allah ambil ni dan Allah akan ganti lagi yang lebih baik. Yang penting kena usaha, kena ikhtiar dan kena tawakal. Banyak-banyak bergantung harap kepada Allah. Musim-musim Covid ni jangan sampai cepat putus asa. Bila putus asa tu yang jadi dia dah malas nak fikir, sel-sel otak tak berhubung, lantaklah, apa jadilah. Macam tu kan. Okey, tu sajalah. Selalu macam tu, tak tahu point nak berhenti macam mana lah. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki semua. Semoga dimudahkan semua urusan ketika musim-musim Covid ni. Mana-mana yang diuji, semoga Allah bagikan kesabaran, ketabahan. Dah kena lockdown ni, mudah-mudahan dapat peluang untuk kita lebih banyak sujud, solat di awal waktu dan banyakkan baca Al-Quran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.